Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. So insyaAllah kita sambung unit 7 iaitu teknologi pengawetan makanan. Okay, apa yang kita tahu, faham tentang pengawetan makanan? Selalu tak kita pernah makan tak makanan yang diawet? Pernah makan ke? Afan Aidil, contohnya apa? Jeruk kan. Lagi kita pernah makan benda yang telah diawet. Jeruk, lepas tu kita makan ikan masin, lepas tu kita makan macam-macam lagi, ataupun tapai. Tapai bukan awet, dia proses lain. Dia awet makanan ni, dia memerlukan garam yang banyak untuk kita awetkan makanan. Kenapa kita kena awetkan makanan? Sebab kita nak preserve makanan, nak bagi itu tahan lama. Okey, dulu pada zaman dulu, sebelum ada peta ais lagi, okey, sebelum kita ada teknologi untuk simpan ais, kita guna kaedah mengawet makanan, iaitu kita memasakkan api depan masak, lepas tu dikeringkan supaya tahan lama. Kemudian pada 20 tahun sebelum Masihi, masyarakat Arab kuno ni dia kering dan menyimpankan makanan. Dia jemur makanan, kemudian dia keringkan. Persediaan sebelum banjir tiba, sebagai persediaan sebelum banjir tiba. So bila banjir tiba, banjir dah datang sampai, so mereka dapatlah makanan yang telah diawetkan tu supaya makanan tidak okey. Kemudian 1400 tahun Masihi, ini waktu zaman selepas Nabi Muhammad, selepas kelahiran Nabi Muhammad lah, iaitu pada 1400 tahun Masihi. Okey, ni maksudnya selepas lahirnya Nabi Muhammad dan wafatnya Nabi Muhammad. Ni zaman kita, zaman selepas Nabi Muhammad. Yang ni sebelum Masihi ni iaitu zaman sebelum Nabi Isa lahir. 500,000 tahun sebelum Masihi ni maksudnya sebelum Nabi Isa lahir. Ini cara mereka awet makanan. Tapi sebenarnya mungkin mereka lebih canggih. Kita tak tahu kan. Kita cuma assume mereka ni, dulu mungkin mereka menggunakan api untuk awet makanan. Sebenarnya mungkin dia orang ada teknologi-teknologi lain, tetapi tidak direkodkan. Kita tak nafikan bagaimana otak orang-orang dulu kala, otak yang macam kita ada sekarang ni, sama je otak orang dulu, kepandaian dia sama je dengan otak-otak yang ada dekat zaman sekarang ni. Cuma mereka menggunakan kaedah lain. Tak semestinya mereka menggunakan bahan api untuk mengawet makanan. Mungkin mereka menggunakan cara yang pelbagai. Cuma kita tidak direkodkan dalam sejarah. Tapi zaman sekarang kita rekod menggunakan, kita nak awetkan makanan, kita menggunakan garam. Ini adalah cara yang terbaik untuk mengawet makanan pada masa kini. Pada tahun pada tahun itu. Kemudian pada tahun 1862, seorang saintis menemui kaedah pempastiuran. Apa maksudnya? Menghapuskan bakteria secara pemanasan dan penyejukan cair. So bakteria akan mati dekat suhu yang tinggi dan bakteria akan mati pada suhu yang rendah. So maka dia dapat temui kaedah pempastiuran. Kemudian sekarang kita dah menggunakan peti ais. Tak perlu nak awet-awet makanan lagi. Sebab simpan dia dalam peti ais, simpan peti ais, kita boleh membunuh bakteria. Bukan setakat bunuh bakteria, kita boleh preservekan makanan tu.
Okay, bagi tahan lama. Kemudian ada juga bahan-bahan pengawet kimia yang telah digunakan, which mean dia akan lagi merosakkan nutrisi, bukan setakat merosakkan nutrisi makanan yang telah diawet tu, tetapi membahayakan kesihatan diri kita. Okey, faham tak? Okey. So, kerosakan makanan. Apa arti kerosakan makanan? Kenapa awet tu untuk preserve, untuk memelihara makanan dalam tempoh jangka waktu yang sangat panjang tanpa menyebabkan makanan itu rosak disebabkan oleh bakteria. Okey, kerosakan makanan tu terjadi apabila Aidil cuba baca, Aidil. Macam mana makanan tu boleh rosak? Makanan menjadi rosak kerana tidak tindak balas bakteria dan kulat. Bakteria dan kulat akan membiak pada makanan. Penguraian makanan menyebabkan kerosakan makanan. Okay, bagus, very good. Okay, cuba tengok apa yang berlaku ni. Afan, Aidil. Ini adalah buah Lemon. Buah lemon. Okay, apa yang berlaku? Buah lemon ni kalau dah lama terbiar dekat luar, berkulit. Kulat. Dia akan berkulat. Okay, yang buah pear kan? Apa yang berlaku daripada buah pear ni? Dia akan jadi, lama-lama dia akan jadi hitam. Okay. Kemudian buah pear ni akan bertukar warna. Kita boleh tahu buah pear ni dah tidak elok. Okey, apa ciri-ciri makanan yang telah rosak? Yang antaranya berkulat. Kemudian berubah warna. Kemudian dia apa? Berubah tekstur. Kita tengok sayur dah layu semacam. Lepas tu dia berlendir, dia layu, lepas tu dia berketul-ketul, berbuih menjadi lembik. Itu adalah sayur yang telah rosak. Sebab apa rosak? Bakteria dah serang sayur tu. Okey, kemudian bila kita rasa makanan itu, apa yang berlaku? Ciri makanan yang telah rosak. Makanan akan rasa dan elok. Tak elok. Okey. Kemudian apa lagi? Ciri-ciri makanan rosak. Bau apa? Bau yang tidak menyenangkan. Bau basah. Bau busuk. Okey. Ini adalah ciri-ciri makanan yang rosak. Kalau tengok contohnya kan, buah pear ni elok je, tapi kita makan dia rasa masam. So, dalam fikiran kita, otak kita kita perlu makan lagi ataupun kita buang terus. Sebab dia kata bau masam dan busuk. Rasa masam dan tidak elok. Maksudnya kita tahu buah pear tu dah tidak selamat untuk dimakan. Faham tak, Afan, Aidil? Faham. Okay. Dan ni boleh baca sendiri. Okay. Ini lebih memfahamkan lagi supaya tidak menunjukkan kenapa buah boleh rosak. Okay, sebab mikroorganism seperti bakteria dan kulit menyebabkan kerosakan makanan. Ia akan menguraikan makanan kepada bahan yang lebih mudah dan boleh mengeluarkan toksik yang menyebabkan keracunan makanan. Jadi, kita perlu mengawet makanan untuk mengelakkan daripada menjadi rosak. Okay? So, bila bakteria serang makanan akan berubah. Dia akan jadi masam. Sebab apa? Sebab bakteria ni kalau dia nak makan, dia perlu merembeskan satu jenis enzim untuk dia catalyze, untuk dia apa? Untuk dia differentiate, differentiate makanan itu. Dia nak uraikan daripada makanan kompleks menjadi makanan simple. Ni kompleks apple ni. Dia makan sel-sel apple ni, tapi cara dia keluarkan enzim, so apple tu jadi teroksida. Bila apple tu teroksida, maka apple tu akan berubah warna, bau dan rasa. Okey, maka yang yang bau yang berlaku bakteria tu buat akan menyebabkan bau busuk dan rasa pun masam. Okey. Ini adalah beberapa cara untuk awet makanan. Kita kena tahulah. Okey, cara nak awet makanan. Zaman dulu tak ada benda ni. Zaman sekarang ni baru ada. Sebab kita tahu nak awet makanan, nak jadi lama, senang je. Dengan ada pelbagai kaedah, bahan kimia boleh digunakan, betul tak? Kemudian kita ada
pita ais. Kemudian kita ada garam untuk kita bagi dia tahan lama. Okay, contoh. Yang pertama, kita boleh awet makanan dengan cara apa? Apa yang Aidin? Yang pertama. Dengan cara? Cuba sebut. Yang ni yang utama. Betul Aidin? Pengetinan dan pembotolan. Okey, itu adalah cara apa? Cara Awetan. untuk pengawetan. Yang kedua? Penyejuk bekuan dan pendinginan. Bagus, very good. Yang ketiga? Apa dia? Dengan cara apa? Buah-buah. Lalu kita makan buah-buah ni dalam bentuk kerepek. Itu dengan ringan. Yang keempat, selalu kita makan. Dengan cara? Okey. Contohnya burah sak kan? Okey. Okay. Yang kelima. Apa dia? Kita makan bahan awet, antaranya yang kelima apa dia? Makanan yang telah melalui proses penjemuran. Okey, yang keenam. Kita ada setengah. Pernah makan tak? Pernah, telur masin. Okey. Okey, so dia melalui proses apa tu? Proses pengasinan. Okey. Yang ketujuh. Melalui apa? Pembukusan vacuum. Vacuum ni apa? Dia bawa keluar semua udara. Sebab bakteria akan hidup sekiranya ada udara. Okey. So bila ada udara, maka bakteria akan senang hidup. Maka proses pembukusan vacuum ni akan membuatkan bakteria tak dapat nak hidup. Sebab apa? Ketidakhadiran udara. Okey. So insyaAllah kita sambung lagi pada hari esok. Boleh? Okey. Apa yang dia? InsyaAllah sambung lagi pada hari esok. Dan yang baik itu semua datang dari Allah, dan segala kekurangan dan kelemahan itu semua datang dari Allah juga. Tetapi melalui mengajar sains. Okay, semoga Allah memberi kita kefahaman tentang pengawetan makanan ni. Okey, insyaAllah kita akan sambung lagi pada bahagian 2 pada hari esok. Dan kita akhiri kelas kita dengan selawat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.